Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan peserta bengkel masakan Anjuran Kerajaan Negeri Perlis bersama pejabat yang berhormat Exco Pembangunan Wanita dan Keluarga Puan Siti Brini Yahya. Okey, hari ini kita bersiaran di pekarangan rumah Cik Yani dan juga di depan bengkel Cik Yani ataupun Puan Sayangi Ibrahim, merupakan tokoh karah kita pada hari ini yang akan mengajar kita macam mana untuk membuat karah yang simple, yang mudah, yang puan-puan boleh buat untuk kalau puan-puan tak nak menyaga pun sekurang-kurangnya puan-puan tahu cerita macam mana nak buat karah. Tapi yang sebaik-baiknya gunakanlah ilmu ini untuk menjalankan perniagaan. Itulah harapan daripada yang berhormat Puan Siti Brini di atas, sebab kenapa dia mewujudkan bengkel ni. Dia berhasrat untuk mewujudkan sebanyak-banyak usahawan wanita melalui bengkel-bengkel yang diadakan ini. Jadi saya dengan ini mempersilakan Puan Sayangi untuk memberi penerangan apa benda bahan-bahan yang akan digunakan dan cara-cara untuk nak bancuh adunan karah ni, macam mana rahsia dia, cara dia, cara mana apa semua kan. Dipersilakan Puan Sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak tunjuk bagaimana cara kita nak buat kuih karas. Ya, nak. Tu buka tu boleh tak? Orang nak tengok muka. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak tunjuk cara bagaimana kita nak buat kuih karas. Bahan untuk buat kuih karas ada 3 jenis sahaja. Satu, tepung jagung. Satu lagi tepung beras dan air gula. Tepung beras ni kita guna 1 kilo untuk bancuhan tepung buat karas. 1 kilo ni kita akan dapat dalam 60 atau 70 biji, tapi ikut ketebalan kita buat lah. Kalau nipis kita dapat banyak lah. Kalau kita buat tebal sikit, kita dapat sikit lah kuih tu. Tepung jagung 500 gram lah. Kalau sekilo tepung beras, tepung jagung 500 gram. Tepung beras cat lain boleh? Boleh. Cat bunga ke, tapi saya selalu guna cat gajah. Cat gajah yang padan besar punya. Ayak ni sukatan kita ikut kelikatan tepung untuk kita buat karah. Tengok Cik Yani, kalau toko tu boleh ke tak boleh lagi. Toko tu tak boleh lagi nak. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi tu. Dia bubuh air gula tu agak-agak saja. Kita boleh dah lagi, boleh bila kita angkat dia bertali, dia tak putus tu, bolehlah jadi karah. Kalau dia putus-putus, dia takkan jadi. Tapi sekali lagi Puan Sayangi boleh agak kan? Boleh. Berapa air gula tu? Tadi bubuh berapa air gula dalam tu? Dalam 5 cawan. 5 cawan.
Ya. Pakai ni tak puan ni? Ya. Boleh pakai mixer tak? Tu. Boleh pakai mixer tapi saya lebih suka pakai manual macam ni. Nama foto cara puan lah. Puan yang ni bancuh kalau untuk jual sekali banyak mana? Saya buat sehari saya buat dalam 600 biji. 600 biji ni 5 kalau 2 bungkus 2 kilo saya buat dapat dalam 100 setengah. Okey. 4 kilo dapat apa ni 300. 4 kilo akan dapat 300 yang macam ni. Untuk makluman puan-puan sekalian, karah ni dia tebal sikit tau. Besar sikit ni. Sikit lagi nak kita buat. Nak bagi dia tak bertali, dia tak putus. Kalau macam ni, kita boleh buat karah nah. Boleh kira kita bancuh tu biar dia jadi macam ni. Dia tak putus. Bila kita pusing tu dia tak putus nah. Dah jadi dah macam ni. Okey nah. Tu saja yang nak tunjuk cara-cara buat karah. Cara-cara membancuh puan-puan sekalian lah. Jadi Kemudian untuk seterusnya kita akan lihat cara-cara untuk menggoreng ataupun memasak. Ya, ya. Okey. Puan sayangi, okey, mula-mula kita panaskan minyak. Lepas kita panaskan minyak. Yang ni adalah bancuhan tepung yang telah kita sediakan. Dia ni cara untuk kita bekas ni dia kita buat tempoh bekas ni. dengan tempurung. Bekas tempurung ni kita tempoh puan-puan sekalian. Bubuh ni tak? Balik mai tebuk sendiri ke? Tak. Dah siap dah? Siap dah. Ada jual di mana? Di Nak ada, di Pekan Rabu ada. Ada orang kampung ada buat juga. Mau kalau buat dengan tin susu tebuk memang. Ada juga orang buat. Oh, tapi kena tebuk sama besar nah. Ada lubang 9, ada lubang 12. Saya buat lubang 12. Oh, ni lubang 12 ni. Beli hak lubang 12. Ya. Maknanya lubang 12 tu dia punya orat dia tu kecil. Kan? Okey. Kalau macam tu masa kita nak masukkan ke dalam belanga ni, ada cara-cara dia tak? Tak, saya cuma gantung je lah memudahkan kerja kita. Ni gantung tali ni memudahkan. Kalau tak gantung pun boleh. Tapi saya rasa kalau tak gantung lenguh tangan satu hal bercamuk habislah kat tepi dapur kita kan. Okey, mudah saja puan-puan sekalian kalau kita tengok cara nak buat dia. Guna bahan 3 je. 3 aja. Apa dah? Sekali lagi. Tepung beras. Tepung jagung. Ayak gula. Okey, itu saja puan-puan. Ini saya tak boleh nak tanya puan lah sebab kita dah video. Jadi saya harap puan-puan boleh buat benda ni dan praktikkan cara membuat karah ni. Cuma nak lipat tu. Tu yang sebenarnya. Buat karah, buat tak arti lipat. Sudah. Okey, tuan-tuan tengok ni dia buat. Lepas tu dia tunggu lama mana? Macam ni. Kita selalunya orang yang baru belajar buat, dia buat pusingan ni sebanyak 22 pusingan. Ada yang buat 17-18 nipis sikit, ada yang buat 22-25. Tebal sikit karah ni. Kalau sekilo tepung boleh dapat dalam 60 atau 70 biji. Okey, waktu mana kita nak lipat? Tengok lagu mana? Tengok kalau dia dah perang macam ni kita boleh lipat lah. Perang tu belah bawah, belah atas tak perang? Sama. Oh, maknanya dilipat masa masih dalam kuali atau masih dalam belanga. Belanga kita boleh pakai lah, belanga puan pun nak. Okey, baik. Cumanya dia kena panas elok-elok lah puan-puan. Okey, itu sahaja petuanya. Satu lagi kalau nak gulung-gulung buat macam mana? Gulung je lah. Saya tak buat gulung, kena gulung dalam kuali. Cak gulung tengok, try tengok.
Tak nak buat gulung ni tapi tak apalah kita. Tak apalah nak tunjuk cara kan. Macam mana nak Ada gulung. orang buat 3 segi, ada orang buat macam pun balik, kita buat yang pun balik dulu. Yang ni Kita buat yang ni. tak sat tu lipat apa orang panggil? Buat 3 segi. Tak sat tu yang tadi adalah lipat 3 segi. Kita cakap-cakap polis sama lah ni. Nak kita buat karah daripada polis. Ni saya tak sangka pagi ni ada dengan kita Datuk Bakri. Dia main sini pagi ni. Orang boleh dia tak bagi tunjuk gambar. Kebetulan dia lalu, dia singgah. Ni kita buat 3 segi yang apa? Lipat 2. Angkat tunjuk saya. Okey, ni lipat 2 yang besar-besar. Special lama dulu. Awal-awal dulu kita makan karah, lipat 2 lagu tu. Okey, lepas tu yang tadi lipat 3 segi. Okey, yang ni adalah yang kita nak gulung. Okey puan-puan, untuk bengkel masakan yang seterusnya puan-puan boleh tanya dalam bengkel tu lah nanti bab-bab karah ni yang kita akan online. Okey, tu cara nak gulung. Gulung ni lambat. Dia lambat sikit kena, tapi kalau duk buat selalu boleh kan? Boleh. Okey. Kalau kita nak gulung bagi pendek, dia kena lipat dulu nah. Okey, ni yang gulung. Okey. Okey puan-puan, puan-puan sekalian, kita tengah masih lagi menggoreng menggoreng karah kita pada hari ini. Saya juga nak mengucapkan selamat datang ni kepada Yang Berhormat Puan Siti Brini, kita punya Esko Pembangunan Wanita dan juga Adun Kawasan Matayak yang sudi bersama-sama. Dia pun seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi, program ni adalah program ditaja oleh Kerajaan Negeri Perlis dan juga Esko Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk meminta Yang Berhormat kalau boleh berkata sepatah dua kata untuk di samping kita melihat Cik Yani sedang menggoreng karah dia. Menggoreng kah? Okey, dipersilakan YB kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Sunah selaku kita punya juruulas untuk program bengkel masakan, dan hari ini kita telah berpeluang untuk belajar cara-cara nak buat karah, salah satu kuih tradisional yang memang sangat susah untuk kita laksanakan, untuk kita buat, walaupun nampak dia cantik, nampak macam mudah, tapi sangat susah sebab kita ada kaedah-kaedah yang mesti kita ikut sebelum nak buat karah. Kalau perempuan tengok, dia ada tempat mana nak letak, macam mana nak pusing, berapa kali nak pusing. Kalau tak ikut peraturan tu, makna kata karah kita mungkin tak menjadi seperti mana yang orang lain buat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan saya ni atas kesudian untuk menjadi tenaga pengajak hari ini. Dan walaupun sebenarnya beliau masih muda, masih berusia muda, tapi boleh buat masakan tradisional yang memang berkurun lamanya yang ada di negeri Perlis kita ni. Karah ni sebenarnya tok nenek kita dulu yang buat, jadi lah ni dia ambil mewarisi kuih ni untuk dia, bukan setakat dia tunjuk hari ni sebenarnya perempuan, tapi dia juga berjualan. Dan mungkin lepas ni dia akan masukkan nombor telefon untuk kita paparkan dalam grup kita, siapa-siapa yang nak order ataupun yang perlukan resepi ataupun nak belajar lagi. Hari ni kita tengok tak begitu faham ataupun tak berapa nak yakin, nanti telefon puan saya ni, puan-puan boleh belajar lagi ilmu tambahan. Dan saya harap puan-puan yang saya kasihi, walaupun tadi saya kata ini adalah kuih yang agak sukar, tapi kita kena cuba
Sebab kalau boleh kita nak kena panjangkan kuih tradisional kita ni untuk anak-anak generasi akan datang. Saya rasa itu saja dari saya dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan saya harap puan-puan semua akan mempunyai semangat yang jitu untuk nak buat kuih karah ni nah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Sayani yang sudi bersama-sama dengan kita, dan insya-Allah kita akan ada lagi kuih yang akan ditunjuk oleh Puan Sayani untuk sesi-sesi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, puan-puan dan tuan-tuan, sekiranya anda teringinlah nak makan karah ke, nak tempoh untuk kenduri kendara ke, majlis-majlis tertentu ke, boleh WhatsApp atau hubungi saya di nombor 017 202 3940. Ni nombor saya untuk bisnes nah. Dan stiker saya, karah saya letak di kedai, stiker saya ada tulis Karah Siani. Karah Siani ni dari saya. Yang ni satu bekas ni saya jual ringgit Malaysia 13. Dengan yang paket ni 10 biji RM5 nah. RM5. Jadi kalau puan-puan asa nak try lah, nak cuba Karah Siani, boleh lah kontak di nombor yang saya telah bagi tadi. Okey, terima kasih.